Topik perbincangan, bolehkah seorang individu menyediakan suatu kontrak tanpa berunding dengan seorang pakar undang-undang dan implikasi undang-undang terhadap kontrak tersebut? Jika terdapat sebarang soalan, boleh diajukan di laman Facebook Revati Kannan. Salam sejahtera rakan-rakan dan kawan-kawan sekalian. Saya sebagai peguam telah melihat banyak perjanjian yang telah dibawa kepada saya, di hadapan saya, yang disediakan oleh pihak-pihak atau individu biasa tanpa dinasihati oleh mana-mana peguam. Persoalannya kini adalah, adakah individu biasa boleh menyediakan perjanjian ini? Saya pasti ramai di antara kita yang tertanya-tanya, terutamanya pada musim MCO ini, tidak dapat menghubungi peguam dan perlu menyediakan perjanjian dalam masa yang terdekat, dalam tempoh masa yang begitu singkat, yang tiada masa untuk mendapatkan nasihat daripada pihak luaran. Jadi persoalannya, sama ada boleh atau tidak saya sediakan perjanjian tersebut. Saya di sini ingin berkongsi sedikit maklumat sehubungan penyediaan dokumen atau perjanjian bertulis antara pihak-pihak yang ingin menyediakan perjanjian tersebut secara sendiri tanpa mendapatkan nasihat peguam. Saya pasti ramai di antara kita yang memasuki kontrak atau untuk disingkatkan, setiap hari kita memasuki kontrak dengan kawan-kawan atau pihak ketiga. Contohnya, kontrak boleh dibagikan kepada dua, kontrak sebagai verbal atau kontrak bertulis. Kontrak verbal atau kontrak lisan merupakan kontrak antara hanya melalui mulut, manakala kontrak perjanjian atau kontrak bertulis ditulis di atas kertas. So, persoalannya kini, adakah orang biasa seperti anda atau suatu individu biasa boleh masuki kontrak tanpa melantik peguam? So, jawapannya adalah masih boleh. Anda masih boleh masuki satu kontrak, tetapi anda perlu melihat beberapa perkara sebelum memasuki kontrak atau perjanjian bertulis tersebut. Jadi saya di sini ingin berkongsi sedikit maklumat atau information, apakah perkara-perkara yang boleh dilihat. Maksud saya, perkara-perkara penting yang perlu dilihat sebelum memasuki sesuatu kontrak antara anda dengan pihak ketiga atau anda dengan rakan-rakan anda sendiri. Pertama sekali, siapakah pihak-pihak yang masuki kontrak tersebut? Mengapa isu ini atau perkara ini perlu dititik beratkan atau perlu dilihat dalam memasuki sesuatu perjanjian bertulis? Kerana contohnya, sekiranya perjanjian tersebut adalah untuk penyerahan barang-barang kepada syarikat yang bermaksud atau memberi gambaran bahawa perjanjian tersebut adalah antara syarikat A dan syarikat B. Namun, sekiranya pengarah syarikat B menyatakan bahawa saya adalah pengarah, boleh namakan nama saya sahaja, tak perlu letakkan nama syarikat saya. Dan sekiranya anda leka terhadap isu ini, anda mungkin hanya namakan pengarah syarikat B seperti yang dicadangkan dan tidak menamakan syarikat. Jadi, apakah kesan kepada tindakan tersebut di masa hadapan? Okey, kesannya adalah sekiranya pihak syarikat B telah memungkiri mana-mana terma dalam perjanjian antara syarikat A dan B tersebut, anda perlu membawa isu tersebut ke mahkamah. So, bila anda ingin bawa isu tersebut ke mahkamah, siapakah yang anda akan tuntut? Siapakah pihak-pihak yang akan menjadi kepada tuntutan anda? Jadi, dalam melihat kepada perjanjian yang telah anda tandatangani, di mana anda tidak menamakan syarikat, tetapi anda hanya menamakan pengarah syarikat tersebut, contohnya Ali, maka anda hanya boleh menuntut terhadap Ali, walaupun anda tahu keseluruh terma perjanjian tersebut adalah melibatkan syarikat, dan anda juga tahu sekiranya anda membuat tuntutan terhadap syarikat, anda boleh mendapatkan semula wang yang masih belum dibayar oleh syarikat tersebut. Tetapi malangnya, disebabkan tindakan anda yang tidak menamakan syarikat tetapi hanya menamakan pengarah,
menyebabkan anda hanya boleh membawa tuntutan terhadap pengarah tersebut dan bukannya syarikat. Maka anda tidak boleh mendapatkan semula wang tersebut daripada syarikat, tetapi hanya boleh mendapatkan wang tersebut daripada pengarah, di mana anda tidak boleh gulungkan syarikat. Apa yang boleh anda buat hanya dapat menjadikan pengarah yang dinamakan dalam perjanjian bankrupt. Maka wujudnya masalah di situ, di mana anda tidak boleh menuntut jumlah wang daripada syarikat tersebut walaupun terma-terma merangkumi dan melibatkan syarikat tersebut. Itu adalah perkara pertama. Perkara kedua, apakah terma-terma yang anda ingin masukkan dalam perjanjian tersebut, ataupun untuk meningkatkannya lagi, adakah anda perlu menamakan semua non-performance breach? Apa yang saya maksudkan di sini dengan non-performance breach, maksudnya terdapat beberapa terma yang anda tidak boleh meletakkannya dalam perjanjian secara umum. Anda perlu meletakkannya secara spesifik. Contohnya, sekiranya suatu barangan perlu diserahkan, anda tidak boleh hanya menyatakan bahawa syarikat A perlu menyerahkan atau menghantar barangan ini kepada syarikat B. Nokta. So, jadi klausa tersebut, terma tersebut menjadi tergantung dan tidak sempurna, yang menyukarkan untuk anda ataupun mahkamah melihat apakah kelanggaran terma tersebut kerana tiada tempoh masa. Syarikat A perlu menghantar barang kepada syarikat B. Bila? Maksudnya syarikat A boleh hantar pada minggu ini atau tahun hadapan, di mana tiada tempoh masa. Jadi apa yang perlu diletakkan dalam perjanjian atau klausa tersebut adalah syarikat A perlu menghantar barangan tersebut kepada syarikat B dalam tempoh masa 7 hari dari tarikh perjanjian ini. Yang bermaksud, katakan perjanjian ditandatangani pada 2 Januari 2020. Maksudnya dalam tempoh masa 7 hari, yang bermaksud sebelum 9 Januari 2020 barangan tersebut perlu diserahkan kepada syarikat B. Yang bermaksud ada certainty dalam terma klausa anda. Perkara ketiga yang perlu kita lihat dalam menyediakan sesuatu perjanjian antara kedua pihak adalah mukadimah dalam perjanjian tersebut. Apa yang kita maksudkan dengan mukadimah ini? Mukadimah amat penting untuk memberi definisi kepada tujuan anda dalam perjanjian tersebut. Contohnya, sekiranya anda adalah seorang pelabur, investor dalam perjanjian tersebut atau dalam projek syarikat B, anda perlu menyatakan dalam mukadimah apakah obligasi anda sebagai pelabur dalam projek tersebut. Contohnya, sekiranya anda merupakan seorang pelabur dalam projek pasir, anda perlu berhati-hati dalam penyediaan perjanjian tersebut, kerana dalam mukadimah anda perlu memastikan bahawa apakah obligasi anda sebagai pelabur dalam projek tersebut. Hal ini kerana dalam projek pelumbungan pasir atau dalam projek pasir terdapat beberapa perkara utama dari segi perundangan yang perlu kita lihat. Contohnya, pihak-pihak yang menjalankan projek pasir perlu mendapatkan lisens dan perlu mendapatkan lesen, perlu mendapatkan kebenaran daripada otoriti tertentu dan juga kerajaan Malaysia dalam menjalankan projek pelumbungan pasir. Sekiranya anda terlibat dalam operasi projek tersebut, anda perlu memastikan setiap peruntukan undang-undang dipatuhi oleh pihak-pihak. Sebab itulah saya katakan bahawa sekiranya anda melabur dalam projek pasir, anda perlu memastikan bahawa sama ada anda hanyalah sebagai seorang pelabur ataupun anda terlibat dalam operasi projek pasir tersebut. Sekiranya anda hanya sebagai seorang pelabur, anda perlu menyatakan dalam mukadimah perjanjian tersebut, saya atau pihak A hanya merupakan seorang pelabur. A tidak akan terlibat dalam mendapatkan sebarang kebenaran bertulis ataupun kebenaran
lesen daripada pihak berkuasa atau pihak berkuasa tempatan, dan A tidak terlibat dalam apa-apa perbincangan dengan mana-mana pihak untuk mendapatkan kebenaran menjalankan projek tersebut. Apakah sebab saya menyatakan bahawa perlu nyatakan obligasi anda sebagai pelabur dalam mukadimah? Ini untuk membolehkan di masa hadapan sekiranya mahkamah mendapati projek ini adalah satu projek yang tidak disahkan oleh undang-undang atau projek yang tidak boleh dikuatkuasakan di sisi undang-undang, maka anda perlu mendapatkan semula wang pelaburan anda. Sebab itulah saya katakan bahawa ia adalah penting untuk anda mendefinisikan kedudukan anda sebagai pelabur. Sekiranya tidak, anda mungkin dituntut oleh mana-mana pihak yang mengalami kerugian disebabkan projek pasir yang tidak sah ini. Perkara keempat yang kita perlu lihat secara umumnya adalah dalam penyediaan perjanjian adalah pastikan perjanjian anda diletakkan tarikh. Kerana sekiranya perjanjian anda tiada tarikh, maka kita tidak akan tahu bilakah kausa tindakan dalam perjanjian itu bermula. Hal ini kerana dalam undang-undang anda hanya boleh membawa tuntutan berdasarkan kepada perjanjian atau kontrak dalam tempoh masa 6 tahun dari tarikh kausa tindakan akru. Sekiranya anda tidak meletakkan tarikh, maka kita tidak akan tahu bilakah kausa tindakan itu terakru dan akan menyukarkan untuk anda menentukan sama ada anda mempunyai hak atau tidak, atau adakah anda masih berada dalam tempoh masa untuk membawa tuntutan terhadap pihak yang telah melanggari terma kontrak tersebut. Perkara terakhir yang anda perlu lihat dalam penyediaan dokumen atau kontrak adalah pastikan bahawa perjanjian yang ditandatangani tersebut telah di-stamp. Hal ini adalah kerana sekiranya perjanjian anda tidak di-stamp, maka perjanjian tersebut tidak boleh diterima di mahkamah dan anda tidak boleh membawa dokumen tersebut ke mahkamah sebagai bukti untuk menguatkuasakan perjanjian tersebut. Sudah pasti anda masih boleh stampkan dokumen tersebut pada masa hadapan, tapi anda perlu membayar penalti kerana kegagalan stampkan dokumen tersebut dari awal lagi. Dan bila anda bawa ke mahkamah, amount penalti yang dibayar akan tertera di muka pertama perjanjian yang di-stamp tersebut, dan anda perlu menjelaskan kepada mahkamah apakah sebab perjanjian ini di-stamp pada masa akhir, yang dengan jelas menunjukkan tujuan anda stampkan dokumen tersebut kini adalah untuk membawa tuntutan di mahkamah. Maka kesucihatian pihak-pihak sedikit sukar untuk dibuktikan di mahkamah sekiranya anda tidak stampkan perjanjian tersebut dari awal lagi. Jadi, setelah perjanjian tersebut ditarikhkan, ditandatangani kedua-dua pihak, sila pastikan perjanjian tersebut di-stamp.